Ingat mereka sebelum ini bersama dengan Azmin. Bukan nak, kita tak kisah dia nak bersama dengan Azmin tu, tak ada masalah. Pemilihan parti ni bukan kali pertama berlaku 2018. 2014 pun saya melalui pemilihan parti. 2011 pun kita melalui pemilihan parti. Itu bukan isu dia. Isunya adalah pada tahun 2018, pemilihan parti itu bertujuan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Ini yang kita kena faham. Kerana pada masa itu kita adalah kerajaan dan pasukan Azmin tidak mahu, tak nak supaya Anwar menjadi Perdana Menteri. Itu yang kita kena faham. Sebab itu pertarungan dan pertemuan besar di antara Kartel dengan Rafizi ini bermula pada 2014 bila Azmin mengkhianati pintu belakang untuk menjadi Menteri Besar Selangor pada waktu itu setelah kejatuhan Tan Sri Khalid Ibrahim. Itu yang berlaku. Fakta ini kita kena faham. Bila Anwar dimasukkan ke dalam penjara, sepatutnya Kak Wan menjadi Menteri Besar, Azmin melalui pintu belakang telah dia mendapat watikah untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Atas alasan Kak Wan ni perempuan, tak sesuai jadi Menteri Besar, bla bla bla. Alasan demi alasan dan sebagainya. Now, isu dia tuan-tuan apa dia? Pada masa itu berlaku pertemuan di antara Rafizi, pasukan kami dengan pasukan Kartel. Berlaku pertemuan. Memang, kita akui. Benda tu berlaku. Bila berlaku 2014, masuk 2015, Invoke diwujudkan sebab pada masa itu Menteri Besar Selangor merangkap kartel yang nak menjatuhkan Kak Wan, selaku presiden pada waktu itu, memang bercita-cita dan berniat untuk nak mengambil alih kerajaan. Dan kemah besar sebagaimana Rafizi sebut, yang pertama sekali disebut adalah oleh Azmin Ali, kerana pada masa itu dia tidak bersetuju Pakatan Rakyat dimansuhkan. Dia tidak bersetuju Pakatan Rakyat dimansuhkan pada waktu itu dan dia bersetuju bergabung dengan PAS. Pada masa itu dia kata untuk kita nak menang Malaysia, nak menang kerajaan ni, kita tak boleh bergabung dengan orang bukan Melayu, dia kata. Kita kena bergabung dengan orang Melayu. Maka dia nak bergabung dengan PAS. Dia tak katalah macam tu. Tetapi itulah dia punya gist dia. Iaitu parti PAS, dia kata. Untuk kita nak kekalkan Selangor ni, kita kena menang sebab dekat masa tu Gombak 80% pengundi Melayu. So, pemikiran dia adalah untuk nak menang saja. Jadi, kita kata PKR ni bukan parti bangsa macam UMNO. Bukan parti agama macam PAS. Kita tak melihat agama, tak melihat bangsa. Kita melihat ideologi. Kita melihat kepada keadilan. Reformasi, itu kita punya hala tuju kita. Kenapa kita masih nak menyandarkan kepada agama, kepada bangsa? Jadi, kalau kita berbuat demikian, jadi apa bezanya kita dengan UMNO, apa bezanya kita dengan PAS? Maka diwujudkanlah Invoke pada waktu itu dan dibuatlah apa yang dinamakan Pakatan Harapan. Yang tidak menyetujui Pakatan Harapan pada waktu itu adalah Azmin Ali, adalah Zuraidah Kamarudin. Ada 25 orang yang menandatangani satu petition untuk supaya Kak Wan meletak jawatan. Wan Azizah meletak jawatan selaku Presiden Parti Keadilan pada waktu itu, kerana tidak bersetuju dengan Pakatan Harapan. Dan yang 25 orang inilah akhirnya mendapat laba menjadi menteri, timbalan menteri dan juga memegang jawatan di dalam kerajaan Pakatan Harapan yang dia orang sendiri lawan. Jadi kita kena faham sejarah ini. Baru kita faham kenapa kita nak menentang kartel. So, bila fast forward 2018, pada waktu itu sudah ada perkiraan besar. Azmin sebenarnya tak ada dalam kira-kira nak jadi menteri di federal. Dia hanya setakat nak jadi menteri besar. Tapi bila dia tengok orang lain, Saifuddin dah naik jadi menteri, Fuzia Saleh naik jadi menteri, dia pun kata tak boleh jadi ni. Jadi dia tinggalkan jawatan menteri besar, dia lantik dengan pintu belakang sekali lagi. Amiruddin tidak juga melalui syura atau mesyuarat di dalam parti, melantik Amiruddin menjadi menteri besar pada waktu itu. Akhirnya dia naik ke peringkat federal melalui bantuan Mahathir. Dia jadi menteri ekonomi, diwujudkan satu jawatan. Menteri ekonomi tak pernah wujud sebelum Azmin menjadi menteri ekonomi, tuan-tuan. Tak pernah wujud sebelum ini. Menteri ekonomi dibagi kepada Azmin. Diwujudkan jawatan semata-mata untuk dia nak jadi menteri. Kita kena faham sejarah ini supaya kita faham kenapa kita lawan kartel. Kenapa kita sebut kartel. Ada orang kata udahlah tu kartel is, udahlah tu kartel is. Kita kena faham pengkhianatan demi pengkhianatan ni. Pengkhianatan itu bukan bermula pada masa Sheraton, tuan-tuan. Ini ramai juga orang yang masuk parti ni kata oh Sheraton tu pengkhianat. Tak, dia bermula sebelum itu. Sebab itu kalau anda tak faham, tanya kami. Kami tahu sejarah itu, kami tahu sebab kami menelusuri sejarah bertembung dengan kartel ni, tuan-tuan.
Bagaimana kami lawan kartel di Sarawak. Bagaimana kami bertembung dengan kartel di Sarawak. Kami bertembung dengan kartel di Federal. Kita bertembung dan kita kalah. Kita akui kita kalah. Kita tak cukup resources. Kita tak ada duit sebanyak dia. Dia menteri besar. Selangor pula tu, negeri yang besar. Dengan dana jutaan ringgit. Kita ni duit sendiri je tuan-tuan. Minta maaf saya kata. Saya turun ni pun duit sendiri. Kita tolong Sarawak, bentuk Sarawak. Buang kartel di Sarawak tu semua duit sendiri. Kita lawan. Dan bila kita lawan, kita tentang, kita kena gantung. Kita kena ambil tindakan. Tapi kita tetap lawan. Sebab apa? LTL. Lawan tetap lawan. Kita teruskan. Memang kalau kira berapa kali saya dah luntur semangat. Banyak kali dah tuan-tuan. Banyak kali dah luntur semangat ni. Dah macam, biasalah kita ni manusia. Ada ups, ada down kita kan. Ada rasa kita, apa yang aku buat ni? Duit habis, masa habis, tenaga habis. Kena maki, kena kutuk, kena gantung. Tapi bila kita kenang balik kawan-kawan kita, perjuangan kita, apa yang kita dah buat sejak bertahun-tahun lamanya, saya rasa it's worth the wait, it's worth the fight. Nilai perjuangan kita tu ada, it's worth the fight, kita katalah. It's worth the fight. So apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? So akhirnya pada 2018 kita lawan. Kenapa kita lawan? Pada masa itu, sebenarnya ini saya cerita, dan saya pernah buat live benda ni. Masa tu saya buat live awal-awal. Kita tengah timbang masa tu, di antara masa tu Kak Wan bertanding presiden 2018 lah, pemilihan parti. Kak Wan bertanding presiden ke tidak? Itu yang pertama. Masa tu Anwar baru keluar. Dan Anwar mengumumkan bahawa dia tak nak bertanding. Pada masa itu kami dah dengar bahawa kalau Kak Wan bertanding presiden, maka Azmin Ali akan bertanding presiden lawan Kak Wan. Kami dah dengar pada masa itu. Jadi kita dah bersedia, kalau Azmin lawan dengan Kak Wan, berkemungkinan fight dia 50-50. Sebab Azmin yang geng-geng kartel yang duk cakap Kak Wan ni lemah, Kak Wan ni lemah, Kak Wan ni lemah. Dia guna sentimen tu. So lepas itu, bila dia dengar ura-ura itu, tiba-tiba Anwar kata, keluar kabar angin, Anwar kata dia akan bertanding jawatan presiden. Dia nak bertanding jawatan presiden. Akhirnya Azmin Ali ni pergi jumpa dengan Anwar, minta supaya Anwar jangan bertanding jawatan presiden, bagilah dia satu term untuk pegang jawatan presiden. Tak lama lepas tu Anwar terus announce dia akan bertanding presiden. Dia bertanding presiden pada masa itu. Jadi sehingga pukul 5 petang, sebab dia masa terakhir menghantar borang pencalonan adalah pukul 5 petang. So kita tengah nak tengok Azmin ni lawan presiden ke lawan timbalan? Kalau dia lawan presiden, maka dia lawan dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia lawan timbalan, maka dia lawan dengan Azmin Ali. Pada masa itu, Samsul Iskandar, dia pun berkira-kira juga. Sama ada berlawan timbalan ataupun berlawan dengan Naib. Berkira-kira. Dan dia pada masa itu memang dia ikut Azmin. Pada waktu itu, kita pun tahu dia ikut Azmin pada waktu itu. Jadi berkira-kira itu ada. Akhirnya apa yang berlaku adalah pada pukul 5 dia masuk timbalan. Maksudnya Azmin ni lawan timbalan, lawan Rafizi. Dia tak lawan presiden. So bila dia tak lawan presiden, kita tahu bahawa pertandingan dan pertembungan itu akan berlaku. Now, timbul satu isu pemilihan 2018. Apa dia isu dia tuan-tuan? Isu yang pertama, kita adalah kerajaan. Isu yang kedua, kita melawan menteri. Kita ni, maksudnya saya tim Rafizi, saya Rafizi dan geng-geng kami ni, kami lawan pada masa itu, kami lawan menteri tuan-tuan. Dalam keadaan timbalan presiden yang kami nak bawa, Rafizi Ramli ni tak ada jawatan. Ahli parlimen pun bukan, menteri apatah lagi, kan? Semua itu bukan. Okey, semua itu bukan. Jadi macam mana kita nak lawan? Kita lawan. Saya turun lawan ketua cabang, lawan geng kartel di tempat saya, lawan. Saya kalah. Kerana apa? Siapa yang pegang sistem pada waktu itu? Geng Azmin Ali yang pegang sistem. Dia boleh kacau, dia boleh, saya tak tuduh lah, tapi benda tu boleh berlaku. Saya boleh buktikan bagaimana timbalan jawatan ketua cabang dapat jumlah sekian tapi tak tally dengan undi yang diberikan di jawatan timbalan presiden, contoh. Bagaimana undi hilang, bawa lebih kurang 100-200 orang, tapi keluar dalam undi 30 orang saja. Benda itu berlaku. So bila kita fight, kita kalah. Tak apalah, kita mengaku kita kalah. Kita nak buat macam mana? So ketua cabang tu pun adalah ketua cabang yang menang. Kita pun mengaku dia menang. Tak apalah, kita terima kekalahan tersebut. Namun bila kita kata kita terima kekalahan tersebut, bukanlah kita bermakna kita terus putus asa, merajuk, letak jawatan dan sebagainya. Tak.
Kita tak buat demikian. Kita terus buat kerja kita. Sebab pada saat itu kita kerajaan, ramai nak bertanding. So akhirnya apa yang berlaku, Kongres di Melaka tahun 2019, kita telah mendapat kabar berita. Ada 2 perkara yang akan berlaku, 3 perkara. Yang pertama, geng Azmin, geng pengkhianat ini nak supaya Mahathir kekal menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal. Kenapa? Kalau sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri, mereka akan menghadapi masalah. Mereka akan menghadapi masalah kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi dia nak Mahathir kekal. Ini yang bercakap tentang geng kartel di dalam PKR. Kemudian, yang kedua, ada cita-cita Azmin untuk menjadi Perdana Menteri. Itu yang kedua. Sama ada melalui proses dia sendiri mengangkat diri dia menjadi Perdana Menteri, ataupun dia kena keluar. Dan kita telah mengetahui perkara ini pada hujung 2019 bahawa akan berlaku pengkhianatan. Cuma saya silapnya pada waktu itu, saya brush it. Saya kata tak mungkin lah, takkanlah. Saya kata saya tak nampaklah dia orang sekejam itu. Orang lama dalam parti, ialah takkan dia nak khianat kita kan, orang lama. Tetapi akhirnya syaratan berlaku. Bila syaratan move itu berlaku, kita pun nampak tumbangnya kerajaan. Tuan-tuan faham tak kenapa bila kita kata bencinya kita kepada pengkhianat disebabkan oleh ini? Kita dengar ucapan Tien Chua sewaktu Kongres 2019 masih lagi memuji-muji perihal Azmin Ali. Saya dekat depan ni tuan-tuan, Tien Chua berucap atas pentas, saya dekat bawah ni, saya menghadap dia, saya duk marah dia. Saya kata, kenapa kerajaan yang jatuh pada waktu itu, jatuhnya kerajaan pada waktu itu, kerana apa? Kerana pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi mereka tak melompat. Ya, saya kata tak melompat. Betul. Dia nak melompat pergi mana? Bersatu tu parti Melayu. Kalau Tien Chua nak melompat, dia maksud nak join parti mana? Dia tak boleh join parti Gerakan. Sebab itu saya ada pernah buat live bahawa Azmin akan buat satu parti baru. Dia nak buat satu parti baru, multiracial punya parti. Akhirnya si Larry Seng yang buat. Dia tak boleh lompat juga. Parti Bangsa Malaysia ni tak boleh pergi ke mana? Dia tak boleh nak pergi ke mana? So Azmin Tien Chua tak boleh melompat kerana dia bukan Melayu. Kan apa jadi kepada Ali Biju? Apa jadi kepada Willy Mongin? Apa jadi kepada Jonathan Yassin? Saya pergi tadi dia punya bekas cabang dia. Apa jadi kepada mereka? Dia tak boleh berkembang kerana Bersatu itu adalah parti Melayu. Walaupun disebut Bumi Putra dan sebagainya, tak, bullshit semua tu. Itu parti Melayu sama macam UMNO. Nama UMNO tu United Malay National Organisation. Malay tu dah ada. Kalau kamu masuk bukan sebagai Melayu, kamu masuk sebagai ahli bersekutu, bukan ahli yang boleh mengundi. Kan sama juga PBBM, walaupun parti Bersatu PBBM, parti whatever lah nama dia, aku pun tak malah nak beritahu kan. Sebenarnya hakikat itu adalah parti Melayu untuk nak menyaingi UMNO. Itu tujuan dia. Kita kena faham benda itu. Jadi yang non-Malay ni nak melompat tak boleh. Si Barasa nak melompat tak boleh. Saya bukan kata dia nak melompat tetapi dia nak melompat ke mana? Ini saya pada segi psikologi politik dia. Okey, Amir macam mana? Kenapa dia tak lompat? Tuan-tuan, fikir logik lah. Saya minta maaf sebab kita nak cerita kan. Kalau dia melompat, dia menteri besar. Di jawatan menteri besar. Kalau dia melompat, dia akan hilang semua tu. Baik dia tak payah melompat. Baik dia stay. Baik dia stay. Okey, pada waktu itulah. Sekarang ini kita tak tahulah apa agenda dia. Tak apa, tak ada masalah. So akhirnya, apa yang berlaku adalah kita lihat. Ni bukannya berlaku 10 tahun dulu tuan-tuan. Ni bukan berlaku 20 tahun dulu. Tak. Yang 20 tahun dulu pun kita kenang Mahathir itu sebagai pengkhianat, sebagai orang yang merosak kita. Ini berlaku 2018. Lebih kurang 4 tahun dahulu. Yang bermula 2014. 4 tahun pengkhianatan itu berlaku. Hari-hari kita kena tindas tuan-tuan oleh geng-geng kartel. Kita ditindas, kita dipulau, kita dibuat macam-macam oleh diorang. Kita yang kena menghadapi ni. Ni. Dah menang pun kita kena lagi ni. Kena lagi.
Kita lawan lagi. Baru dia nak tenggelam, tuan-tuan, tiba-tiba ada pula orang bagi pelampung. Faham tak perasaan itu bagaimana?